Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai guys, kembali lagi ke channel Cikgu Fazli Handsome. So, pada hari ini kita akan belajar bab yang ke-13 dalam matematik tingkatan 2 iaitu kebarangkalian mudah. Okey, pada hari ini kita akan belajar bahagian yang pertama iaitu kita nak mengenal pasti konsep kebarangkalian dan juga kita nak mengetahui kebarangkalian teori yang melibatkan kesudahan sama ada boleh jadi. Okey. So sebelum tu, kepada siapa yang masih belum subscribe channel saya, sudi-sudikanlah subscribe channel saya, Cikgu Fazli Handsome. Semoga kita akan dapat bermanfaat sama-sama. Jom kita tengok apa yang kita akan baca pada hari ini. Jom. Pelajar, hari ini kita akan mempelajari bab yang ke-13 untuk tingkatan 2 iaitu tajuknya kebarangkalian mudah. Yang pertama kita akan belajar konsep kebarangkalian. Apa yang dimaksudkan dengan kebarangkalian ni? Kebarangkalian ialah suatu ukuran kemungkinan berlakunya sesuatu peristiwa yang ditentukan oleh nilai antara 0 dengan 1. Maksudnya peristiwa itu belum berlaku tapi kemungkinan akan berlaku. Kebarangkalian dinyatakan sama ada dalam bentuk pecahan ataupun peratusan. Contohnya, kebarangkalian yang digunakan dalam kehidupan kita seharian seperti ramalan kerja cuaca. Contohnya sama ada besok cerah ataupun hujan dan juga memilih seorang pelajar lelaki daripada suatu kelas. Kita tahu suatu kelas ada lelaki ada perempuan. So kita kena pilih satu orang pelajar lelaki daripada suatu kelas. Apa yang dimasukkan pula dengan kebarangkalian eksperimen? Kebarangkalian eksperimen ialah kebarangkalian yang diperoleh daripada suatu eksperimen. Rumusnya ialah kekerapan berlakunya suatu peristiwa dibagikan dengan bilangan cubaan berapa kali peristiwa itu dibuat. Yang kedua, bahagian yang kedua, kebarangkalian teori yang melibatkan kesudahan sama boleh jadi. Yang pertama kita akan belajar ruang sampel ataupun simbolnya S. Apa yang dimasukkan dengan ruang sampel ni? Ruang sampel ialah set semua kesudahan yang mungkin bagi suatu peristiwa. Contoh, senaraikan ruang sampel. Sebiji dadu yang ada di lambung. Dadu kita tahu ada 6 nombor, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jadi kita senaraikan nombor yang ada dalam dadu yang adil. So jawapannya 1, 2, 3, 4, 5, 6. Itu jawapannya. Mudah saja. Dua kepingkat yang dipilih secara rawak dari kotak A dan kotak B. Kotak A kita ada kad P dan Q. Kotak B kita ada 1, 4, 9, 2. Kat sini kita dua pilihan jawapan. Sebenarnya kita menjawab dalam bentuk gambar rajah pokok ataupun bentuk jadual. Untuk yang pertama ni saya akan tunjukkan cara untuk menjawab menggunakan gambar rajah pokok. Kita kena mulakan daripada kotak A dulu. So, dia akan, sebab ada dua kad, dia akan cabang jadi dua bahagian macam ni. Satu kad P, satu kad Q. Inilah kotak A. Kemudian kotak B, dia ada 4 kad. Jadi kita kena pecahkan jadi 4 cabang. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Dan senaraikan semua kad yang ada dalam kotak B. 1, 4, 9, 2. 1, 4, 9, 2. Inilah kotak B. Kemudian kita gabungkan kad A dan juga kad dalam kotak B. So, buat dalam bentuk kurungan. Semua dalam bentuk kurungan. Mula P, 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 P. Yang bawah Q, 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 Q. Kita komakan dia semua. Dan nombor yang ada dalam kotak B ni. 1, 4, 9, 2. 1, 4, 9, 2. Dan kita tutup kurungan. Itu cara untuk kita menyelesaikan ruang sampel dengan menggunakan gambar rajah pokok. Macam mana pula kalau kita nak menggunakan jadual, bentuk jadual? Bentuk jadual, yang pertama kita kena mulakan dengan kotak A.
Kotak A ialah kalau kita nak jawab dalam bentuk paksi, okey, ini paksi X, ini paksi Y. So, kita sentiasa mulakan dengan huruf X yang melintang dulu. Okey, yang mengufuk. Jadi, cara buat kotak, kita buat 3 baris macam ni. Okey. Ni kotak X dan atasnya kotak Y. Sorry, kotak X pula. Ni kotak A dan ni kotak B. So, kotak A ada P dan Q. Okey. Kotak P ada 4. So, kita buat 1, 2, 3, 4. Nombor dia 1, 4, 9, 2. Okey, cara nak menulis, kita mulakan dengan kotak A dulu. So, P, 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 P. Q, 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 Q. Okey, kemudian secara mendekat pula, okey, koma, 1, 1, koma, 4, 4, koma, 9, 9, koma, 2, 2. Okey, kita dah siap menjawab dalam bentuk jadual. So, kalau ditanya berapa bilangan sampel, so dia punya rumus ialah N ialah bilangan number, bilangan sampel. So, kita kirakan yang dalam kotak ni ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. So, ini 8 unsur dalam ruang sampel. Sama juga macam ni, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. So, bilangan sampelnya pun ada 8. Okey, itu bagi ruang sampel. Yang kedua pula ialah peristiwa. Okey, apa yang dimasukkan dengan peristiwa ni? Peristiwa ialah set kesudahan yang memenuhi syarat tertentu bagi suatu ruang sampel. Okey, dalam satu ruang sampel dia ada satu syarat, okey, yang kita perlukan untuk mencari suatu peristiwa. Dan peristiwa ni juga ialah subset bagi ruang sampel. Okey, subsetnya macam ni, ada satu set besar. Okey, inilah ruang sampel. Subset maksudnya ada satu bulatan kecil dalam set yang besar itu. Okey. Contoh, suatu kad dipilih secara rawak daripada bekas yang mengandungi kad yang bertulis KLUANG. Okey, tulis ruang sampel. Okey, senang je, jawapan ada di atas ni. So, ruang sampel S sama dengan, kita senaraikan saja, KLUANG. Okey, senang saja. Yang kedua, senaraikan unsur bagi peristiwa memilih huruf konsonan. Okey, kita kena bagi satu simbol untuk mewakili huruf konsonan. Biasanya saya akan pilih huruf yang paling depan, iaitu K, konsonan. So, konsonan, tengok pada ruang sampel, huruf apa ada konsonan? Okey, kita tahu, kita belajar huruf ada dua, satu konsonan, satu huruf vokal. Okey, vokal A, E, I, O, U. So, konsonan selain daripada A, E, I, O, U dalam K, L, U, A, N, G, jawapannya ialah K, L, N, G. Okey. Dah siap. Itu saja jawapan dia. Okey. Yang ketiga pula ialah kita nak mencari kebarangkalian suatu peristiwa. Tadi kita dah mengenal pasti ruang sampel dan juga mengenal pasti peristiwa. Sekarang kita nak mengira kebarangkalian. Okay, kebarangkalian ialah nisbah di antara bilangan sampel, bilangan unsur dalam peristiwa A, okay, dan juga bilangan ruang sampel. Okay, PA, P ialah kebarangkalian sama dengan bilangan peristiwa A bahagi bilangan ruang sampel. Okay, contoh, sebuah kotak mengandungi 580 tin air Milo, 300 tin air kopi dan 120 air teh. Hitung kebarangkalian memilih tin air. Yang pertama, Milo. Okay, sebelum kita nak mengira kebarangkalian, kita kena tahu dulu berapa bilangan sampel yang ada dalam soalan ini. So, caranya ialah bilangan sampel sama dengan tambahkan semua bilangan air yang ada dalam soalan. So, Milo ada 580, tambah air kopi ada 300, tambah air teh ada 120. Okey, kita ambil kalkulator, kita kira menggunakan kalkulator. Okey, 580 bahagi pula
tambah 300 tambah 120, jawapannya 1000. So, jawapannya 1000. Okay, so nak mencari peristiwa Milo. So, Milo saya pakai M. So, kebarangkalian mencari air Milo, PM sama dengan bilangan Milo bahagi bilangan sampel. So, bilangan Milo ada 580 bahagi dengan 1000. Okey, kalau boleh kecilkan, kita kecilkan. Tak kecilkan pun tak apa, tak ada masalah. 580 ABC 1000. Jawapannya ialah 29/50. So, 29/50. Okey. So, kopi pun sama. Saya pakai huruf K. Nak cari kebarangkalian kopi sama dengan bilangan kopi bahagikan dengan bilangan ruang sampel. Okay, bilangan kopi ada 300. Okay, bilangan sampel dah dikira tadi ada 1000. So, 300 bagi 1000. Untuk yang tak mahir guna kalkulator, kita guna kalkulator. 300 bahagi 1000. Jawapannya ialah 3/10. Okey. So, cukup kita belajar untuk bahagian A dan bahagian B pada hari ini. Untuk video yang akan datang, kita akan sambung ke bahagian yang ketiga, iaitu kebarangkalian peristiwa pelengkap. Okay, kita jumpa lagi. Bye.